Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk kepelbagaian etnisiti dan kebudayaan memberi kesan positif atau negatif kepada masyarakat Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Muhammad Najmuddin bin Wan Hassan di 2031298, Muhammad Iskandar Zulkarnain bin Muhammad Nasir di 203129115, Muhammad Ilham Fawaz bin Haris Afizan di 2031284, Farizatul Salwa binti Muhammad Hanif di 203131189 dan Nur Hazika binti Muhammad Khairun di 2031299. Pengenalan bagi kepelbagaian etnisiti dan kebudayaan ialah negara Malaysia ini merupakan sebuah negara yang aman dan terbilang dengan pelbagai kaum, iaitu 3 kaum utama di Malaysia ialah kaum Melayu, India dan Cina. Terdapat pelbagai kaum etnik berbeza dengan identiti budaya mereka yang unik di Malaysia. Sebelum negara Malaysia merdeka lagi, kaum Cina dan India ini sudah wujud di Malaysia. Hal ini disebabkan peristiwa migrasi yang mana penjajah British telah membawa masuk pekerja asing dari luar negara untuk bekerja dalam sektor ekonomi di Malaysia. Berdasarkan peristiwa tersebut, maka terwujudlah pelbagai kaum dan kebudayaan di Malaysia. Antara kesan positif kepelbagaian kaum di Malaysia ialah kita dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan bangsa yang berbeza dengan mengetahui budaya dan cara hidup bangsa lain dan tidak berada di dalam kelompok kita sahaja. Di Malaysia, kita yang hidup bermasyarakat dan berbilang kaum seharusnya mengambil tahu mengenai kaum yang lain. Ekonomi di Malaysia semakin meningkat semenjak berlakunya proses imigrasi warga Cina dan India yang berhijrah ke tanah Melayu, sama ada dari segi infrastruktur, perniagaan dan juga kewangan. Kehadiran mereka telah memperluaskan lagi bentuk ekonomi dan menguatkan lagi sistem ekonomi di tanah Melayu. Nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain bin Muhammad Nasir. Baik, di sini saya akan membentangkan antara kesan lain, kesan positif dalam tajuk ni yang dapat kita lihat melalui bidang sukan. Daripada bidang sukan ni, kita dapat memupuk semangat perpaduan di antara kaum, sifat menghormati di antara kaum dan menanam sifat cinta kepada negara akan membantu dalam mempertahankan kedaulatan negara. Selain itu juga, apa yang dapat saya nyatakan di sini ialah sukan berperanan sebagai alat perpaduan tanpa mengira ideologi dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat. Di samping itu, penyertaan aktiviti sukan tidak terhad kepada kaum tertentu kerana ianya membuka peluang seluasnya bagi mereka yang berminat. Majlis Sukan Sekolah Malaysia, iaitu MSSM, telah mengadakan Tamasya Sukan Malaysia. Ini SUKMA setiap tahun 2 kali pada peringkat awal. Yang mana dapat kita lihat sekarang pada masa kini pun, daripada peringkat sekolah rendah lagi, adanya sukan, rumah sukan yang mana kalau kita, daripada sekolah rendah, kita dapat lihat adanya rumah kuning, rumah hijau, rumah biru, rumah merah, yang mana daripada kecil kita dididik untuk bersatu padu hinggalah ke peringkat seterusnya, peringkat SUKMA dan seterusnya. Dia diadakan setiap tahun baik untuk merapatkan hubungan di antara negeri. Jadi dapat kita lihat, memang daripada sukan itu sendiri secara tidak langsung akan merapatkan silaturahim di antara semua penyerta, bukan sahaja penyerta, malahan penyokong dan semua yang terlibat. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Nama saya Muhammad Ilham Fawaz bin Haris Afizan berserta nombor matrik di 2031804. Hari ini saya akan membincangkan mengenai topik kesan negatif daripada etnisiti di Malaysia. Kesan negatif daripada etnisiti dan kebudayaan juga telah mempengaruhi pendidikan masyarakat Melayu di Malaysia. Sebelum kemerdekaan, sistem pendidikan yang sedia ada adalah berbeza. Pada ketika itu, sistem pendidikan terbahagi kepada 4 aliran, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Cina, Bahasa India dan Bahasa Inggeris.
Hal ini dikatakan memberi kesan kepada masyarakat etnis kerana sistem pembelajaran tidak memberi peluang kepada para pelajar kerana sistem yang diterapkan tidak mempunyai bahasa Melayu. Selain itu, wujudnya juga isu perkauman yang telah memecah belahkan kaum di Malaysia disebabkan oleh persefahaman yang tidak kukuh dan berpandangan buruk terhadap kaum yang lain. Kesan-kesan sebegini bukan hanya memberi kesan jangka masa pendek sahaja, namun mampu melangkau jangka masa yang panjang. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada tajuk ini ialah semua pihak seharusnya memainkan peranan dalam bekerjasama mengekalkan kesejahteraan dan keamanan di antara masyarakat berbilang kaum di negara kita. Dalam konteks ini, masyarakat hendaklah berganding bahu dan saling bertolak ansur di samping pengalaman amalan tradisi serta kerjasama antara masyarakat bagi memkukuhkan lagi kesejahteraan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Isu perkauman yang berlaku di negara kita seharusnya diambil pengajaran dan iktibar supaya kelak isu-isu sebegini tidak akan berulang pada masa akan datang dan memberi kesan buruk kepada masyarakat, bangsa dan negara.